pengumuman projek empangan kaiduan di Ulu Papar yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sabah pada tahun 2008 telah menimbulkan rasa tidak puas hati masyarakat setempat. Projek ini dikatakan akan menempatkan semula komuniti dusun yang menetap di kawasan tersebut. Bagi komuniti ini, Ulu Papar adalah tanah nenek moyang mereka dan mereka bergantung hampir sepenuhnya kepada sumber asli ditemui di hutan Ulu Papar. Berasaskan pengalaman dari empangan Lembah Bagon yang juga terletak di daerah Penampang, komuniti yang ditempatkan semula akan mengalami tekanan sosial, psikologi, budaya dan juga ekonomi. Komuniti dusun melalui Partners of Community Organizations of Sabah telah berusaha ke arah mewujudkan pelan pengurusan sumber komuniti. Walau bagaimanapun, pengumuman projek empangan kaiduan telah memusnahkan harapan komuniti tersebut. Cabaran dan halangan yang kami hadapi dalam menjaga kawasan kami di Ulu Papar adalah pembinaan empangan kaiduan. Keadaan ini sangat merisaukan semua penduduk di Ulu Papar kerana jika ianya akan terjadi, maka semua penduduk di kawasan ini akan dipindahkan dari kawasan masing-masing ke tempat yang lain. Bagaimanakah kami akan meneruskan kehidupan kami yang sudah biasa dengan keadaan persekitaran yang dikelilingi dengan alam semula jadi dan cara hidup kami sangat bergantung sepenuhnya kepada alam semula jadi tersebut. Jika empangan kaiduan akan diteruskan, maka hidup penduduk di Ulu Papar akan musnah dan penjagaan kawasan sejak dari nenek moyang ini juga akan sia-sia kerana ia akan tenggelam dan akan dimusnahkan sekelip mata. Selain itu, kami juga akan kehilangan harta benda yang diwarisi sejak dari nenek moyang dan kuburan nenek moyang kami juga turut musnah. Jadi, siapakah yang akan bertanggungjawab dengan masalah ini jika empangan kaiduan ini akan dibina? Dan bagaimanakah kami akan meneruskan kehidupan kami di tempat yang sangat berbeza dengan keadaan persekitaran cara hidup dan budaya kami sebelum ini? Untuk itu, kami telah menghubungi Datin Nabilah binti Ahmad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah untuk berkongsi pendapat beliau mengenai isu ini. Hello, selamat petang Datin. Ya, selamat petang. Apa pandangan Datin mengenai projek pembinaan empangan kaiduan di Ulu Papar Sabah? Okey, berkenaan dengan isu pembinaan empangan kaiduan di Ulu Papar Sabah ni, kita dapat lihat dari sudut anthropocentrism ni, ianya memberi tumpuan kepada manusia sahaja dan tidak kepada hidupan lain, di mana apa yang dapat saya lihat, kesan-kesan pembinaan empangan ini lebih tertumpu kepada kesenangan manusia sendiri berbanding dengan kehidupan lain. Kita terpaksa membunuh pelbagai jenis hidupan semata-mata untuk diri kita sendiri. Kiranya jika nak faham, semua hidupan ataupun binatang tumbuhan
dilihat hanya bernilai jika berguna kepada manusia. Contohnya jika seekor monyet tu dia sebagai tidak bernilai, maka kita ibarat boleh membunuhnya. Dari situ kita dapat lihat bahawa kita ni sebenarnya lebih ke arah mementingkan diri sendiri. Kemudian dari sudut seterusnya yang kita dapat lihat, dari sudut ekosentrism ni, tiada unsur ekosentrism di dalam pembinaan empangan kaiduan ini, kerana semuanya haiwan ini kita dapat lihat mempunyai nilai intrinsik yang tersendiri, di mana nilai dalaman mereka yang amat istimewa. Jadi sekiranya kita melihat sesebuah ekosistem itu sebagai sesuatu yang istimewa, yang mempunyai nilai dalaman yang tinggi, kita tidak mungkin akan membunuh mereka sesuka hati. Jadi kita ibarat sudah butakan mata sendiri semata-mata untuk kesenangan kita sendiri. Kita juga sepatutnya tidak perlu membezakan antara manusia dengan hidupan lain, kerana kita masing-masing mempunyai hak yang sama untuk hidup di atas muka bumi ini. Sebagai contohnya, jika kita membina empangan tersebut, sudah tentu beribu-ribu hidupan akan mati, dan kita pula seronok dengan pengorbanan mereka. Begitulah. Jadinya ekosistem ni yang di dalam ekosentrism ini terdapat ekosistem, kita tahu mempunyai ekosistem kecil dan juga ekosistem besar, di mana ekosistem kecil ni termasuklah ikan-ikan yang hidup di dalam kolam-kolam, dan ekosistem besar pula kita ambil contoh sebagai hutan kita yang besar. Jadi tidak kira lah ekosistem itu besar ataupun kecil, kita perlu tahu tentang mereka mempunyai nilai-nilai mereka sendiri. Jadinya tiada kebaikan yang kita dapat lihat dalam pembinaan empangan kaiduan di Ulu Papar Sabah ini, kerana hidupan lain ibarat mati sia-sia dan musnah tanpa dibela. Terima kasih Datin. Okey, sama-sama. Selain itu, projek ini telah membangkitkan bantahan daripada penduduk disebabkan kemudahan yang serba kekurangan dan pendapatan yang kecil akan meminggirkan lagi komuniti. Oleh itu, kami telah mendapatkan pendapat Profesor Madya Dr. Amira Syahirah Firdaus, Ketua Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, melalui panggilan telefon yang telah kami rakamkan. Apa yang boleh saya katakan, pihak yang tidak bertanggungjawab itu tidak patut meneruskan projek empangan berkenaan. Hal ini demikian kerana keluasan tanah yang mereka perlukan adalah terlalu besar, iaitu kira-kira 320 hektar tanah. Dan banyak tempat ataupun perkampungan yang akan terlibat seperti terian, buayan, tiku, timpayasa dan ada beberapa tempat lagi di sekitar berkenaan. Sekiranya mereka masih meneruskan projek berkenaan, saya yakin dan pasti bahawa penduduk-penduduk Ulu Papa akan mengalami masalah seperti tekanan sosial, ekonomi, budaya dan psikologi. Seterusnya mereka juga akan mengganggu kualiti hidup komuniti orang asli. Hal ini kerana mereka terlalu bergantung sepenuhnya kepada sumber asli yang ditemui di hutan tersebut. Okey, selain itu, pihak yang tidak bertanggungjawab terlalu memikirkan keuntungan peribadi mereka sehingga memudaratkan orang lain, dan kerajaan negeri Sabah juga gagal menunaikan komitmen mereka kepada UNDRIP, iaitu United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Okey, jelasnya di sini mereka terlalu mementingkan diri sendiri dan langsung tidak menghiraukan perasaan-perasaan penduduk di sekitar berkenaan. Okey, saya berharap pihak-pihak yang terlibat akan memikirkan kembali dengan rasional kenapa mereka perlu meneruskan pembuatan empangan tersebut. Rakaman panggilan bersama Profesor Madya Dr. Amira Syahirah Firdaus itu tadi mengakhiri berita semasa aktiviti 13 pada kali ini. Saya Nurul Ain Nurul Syuhada Zulkifli. Sehingga bertemu kembali. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.